Okay, so sebelum kita pergi benda baru, so kita bincang sikit tentang latihan yang cikgu bagi sebelum ini, iaitu ubahan secara langsung. Okay, cikgu terang sikit saja. Okay, ini jawapannya. So, kita buat ulang kaji sikit tentang ini. So, cikgu kata diberi Y berubah secara langsung dengan X. Ini adalah untuk tulis dalam simbol dan tukar kepada persamaan. Yang belakang Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 8. Ini adalah information, maklumat untuk menjawab soalan, untuk mencari K. Okay, so apabila kita tengok Y berubah secara langsung, okay, terus salin ambil Y. Secara langsung dengan apa? X. Terus tulis X. So, apabila simbol ini nak tukar kepada persamaan, dia akan wujud sama dengan wujud K. Sebab dia ada pemalah. Berapa kali ganda dia naik. Okay. So, yang ini. So, untuk melengkapkan hubungan dia, dalam Y dalam sebutan X, K ini mesti ada nilai. So, untuk mencari nilai K, kita masukkan maklumat Y 36, X ada 8. So, X ini dia tukar jadi 8, Y jadi 36. So, untuk mencari K, 8 ini pindah ke sebelah. So, K dengan 8 ini adalah K darab 8. So, apabila kita pisahkan pindah ke sini, kena jadi bahagi. So, 36 bahagi 8 sama dengan K. So, apabila kita pemudahkan, so ini bahagi 4 jadi 9. Ini bahagi 4 jadi ini. Kalau tak pun boleh pakai kalkulator. Terus tekan 36 bahagi 8. Dia akan terus dapat ini. 9/2. Okay, so 9/2 ini adalah K. So, kita tulis semula ini dengan mengisi semula nilai K adalah ini. So, ini adalah jawapan untuk A. So, seperti apa yang cikgu bagi tahu, bahagian A kalau tak wujud, terus tanya bahagian B, A pun selalu kena buat supaya anda mencari K and then kamu dapat cari satu persamaan yang lengkap untuk menjawab soalan. So, B. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 12. So, X adalah 12. So, kita masukkan X adalah 12 di sini. Ini jadi 12. So, ini tempat X kan? Okay. So, guna kalkulator akan dapat Y 54. So, soalan 2 pun sama. Soalan 2, apabila you nampak P berubah secara langsung dengan Q, maksudnya P berubah secara dengan Q. So, apabila jadi persamaan, wujud sama dengan wujud K. Okay. So, jadi ini. Okay, maklumat yang dibagi, P adalah 4, Q adalah 1/6. So, kita masukkan P adalah 4, Q adalah 1/6. So, ini pindah ke sini, jadi 4 bahagi 1/6. Tekan kalkulator, kamu akan dapat K itu 24. So, untuk jawapan yang lengkap, mesti masukkan nilai K di sini. So, B pun samalah. Okay, you semak jawapan. Okay, soalan nombor 4 ini, dia terus bagi. So, kalau terus bagi lagi senang kita buat. So, apabila kita tukar simbol ini kepada persamaan, so, jadi sama wujud K. Okay, yang belakang ini maklumat. So, wujud K. So, kita masukkan maklumat Y adalah 18. Ni, X adalah 69. So, dia terus
69 tolak 5 jadi 64. Okey. So, kirakan K, masukkan K, tulis mula dan jawab soalan dia. Okey, so nombor 3 pun sama, berubah secara langsung kuasa 3Q. Maksudnya Q kuasa 3 lah. Okey, masukkan maklumat, cari K, tulis semula, baru jawab soalan. Okey, soalan nombor 6 pun sama. Soalan nombor 6, dia soalan dalam bentuk jadual. Tapi dia sudah bagi ini. Ini pun senang. Kalau bagi ini, kita terus tukar kepada persamaan. Kalau persamaan mesti wujud K. And then, ini. Okay, seperti apa yang dia bagi. So, V dengan W ada nombor, maksudnya ini adalah maklumat untuk cari K. Okay, ini adalah soalan. Dia tanya M untuk ini. Okay, so yang ini adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah, soalannya panjang sikit tapi sama saja. You tengok, berubah secara langsung. Depannya ada A, luas. Belakang ada kuasa 2, jejari. Jejari itu pakai A. Okay, so inilah dia. So, untuk jadi persamaan sama dengan wujud K. Okay. So, luas. Okay. Luas 4.1. Jejari itu A kan. Depan sudah bagi tahu jejari itu 10.5. So, masukkan saja. So, cari K. So, tulis semula dan jawab soalan B. So, you tengok, semak sendiri. Okay. So, hari ini kita akan teruskan kepada 5.2, 5.2 ubahan songsang. So, apabila kita tengok songsang adalah terbalik kan? So, kalau terbalik, kita buat ulang kaji sikit. Kalau langsung, Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya, Y bertambah, X pun bertambah. Kalau Y berkurang, X pun berkurang. So, untuk menguji Y dengan X itu secara langsung tak langsung kita guna bahagi. Y bahagi X untuk dapatkan nombor yang pemala yang sama. Kalau kita nak uji Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. So, kita kena bahagi Y bahagi X kuasa 3. Untuk tengok dapatkan nombor, semua nombor dia sama tak? Kalau sama, baru kita buat kesimpulan dia adalah berubah secara langsung. Okay. So, kalau 5.2, kalau songsang, so dia akan terbaliklah. Kalau Y bertambah, X dia akan berkurang. Kalau Y berkurang, X dia bertambah. So, maksudnya, okay, cikgu bagi contoh. Kalau Y itu adalah bilangan pekerja kilang. So, kalau bilangan pekerja kilang bertambah, kita ambil banyak pekerja. So, apa yang berkurang? Masa akan berkurang. Masa untuk menghasilkan satu produk, satu hasil itu semakin cepat kan. So, dia kurang ambil masa. So, masa akan berkurang. Kalau pekerja dia sikit, kita ambil masa yang banyak untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay. So, kita tengok yang kedua. So, untuk menguji Y dengan X itu berubah secara songsang atau tidak. So, kita darab X darab Y. Kalau Y berubah secara songsang dengan square root X punca kuasa X. So, kita akan buat punca kuasa X darab dengan Y lah. Guna pendarapan untuk menguji ubahan secara songsang. Kalau langsung, yang tadi guna pembahagian, bahagi.
Okay, so A, tentukan sama ada nilai dalam jadual berikut mewakili hubungan yang diberikan. So, apabila kita tengok X ada 1, 2, 3, 4. Y itu ini. Tengok X semakin naik, Y semakin turun. So, dia suruh kita uji X darab Y. Kalau darab, maksudnya kita uji dia berubah secara songsang atau tidak. Okay, so kita XY maksud X darab Y. Ini 1 darab 36 dapat 36. 2 darab 18, 36 juga. 3 darab 12, 36 juga. 4 darab 9, 36 juga. So, hasil jawapannya semua ini kita panggil K. So, apabila K adalah semua sama, so kita boleh buat kesimpulan bahawa Y ini berubah secara satu C saja, songsang dengan X. Okay. So, kalau kita tengok soalan yang kedua, X kuasa 2 darab Y. Maksudnya kita uji Y ini berubah secara songsang dengan X kuasa 2 tak? So, kita darabkan ini, kita akan dapat ini 16, ini 32, ini 36, ini 32. So, K dia semua tak sama kan? So, kita buat kesimpulan Y ini tidak berubah secara langsung. Secara songsang, berubah secara songsang dengan, sebab U darab X kuasa 2 kan? So, X kuasa 2. Okay. So, seterusnya soalan nombor 3, anda buat sendiri. Okay. So, buat kesimpulan sendiri. Okay, seperti biasa, kita kena belajar macam mana baca ayat tukar kepada menggunakan simbol dengan bentuk persamaan. Okay, so kita tengok sini. Q berubah secara songsang. Okay, nampak perkataan songsang. Okay, yang depan kekal, tak berubah bersama songsang. Yang ini tambah 1 per. Terbalikkan dia. Okay, berubah secara songsang, terbalikkan dia sudah songsang. Okay, Q berubah secara songsang. Okay, so apabila tukar kepada bentuk persamaan, macam sebelum ni, kalau wujud sama dengan, kena wujud K. Buat kurungan. Okay. Kalau B, E berubah secara songsang, keyword dia songsang, so ini 1 per. So maksudnya E berubah songsang punca kuasa F. Okay, tukar kepada persamaan, jadi wujud K. Right? So, hanya terbalikkan yang bahagian belakang saja. Depan itu kekal saja. Okay, so untuk soalan 1, 2, 3 dan 4, 3, 4, 5, anda buat sendiri. Dan video yang seterusnya, cikgu akan bagi jawapan untuk yang ini. Dan seterusnya, kita akan tengok contoh soalan yang akan keluar. Okay? Itu saja untuk hari ini.